Bantras penyeludupan dan sindiket dadah beri imbuhan kepada orang awam. Sempena sambutan Ma'al Hijrah 1445 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengajak umat Islam agar menjauhi perasaan hasad dengki dan amalan fitnah memfitnah. Titah Seri Paduka, rakyat juga tidak boleh berfikiran sempit dan negatif kerana ia tidak akan mendatangkan faedah kepada bangsa dan negara. Beta ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, dan jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Al-Sultan Abdullah turut menitahkan agar semangat dan roh peristiwa hijrah dijelmakan dalam bentuk kesatuan dan perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa untuk membangunkan sebuah negara pertiwi. Tegas baginda, sejarah penyatuan dan kesepaduan kaum Muhajirin dan Ansar wajar dijadikan pedoman dalam mengurus kepelbagaian dan kerencaman negara. Baginda seterusnya mengajak umat Islam menghayati tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun ini, iaitu perpaduan teras Malaysia Madani. Beta turut menghargai pelaksanaan pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah, insya-Allah. Selain itu, semangat dan roh hijrah dalam memupuk sifat amanah dan berintegriti hendaklah sentiasa tumbuh segar di dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Sempena kedatangan Tahun Baru Hijrah, Perdana Menteri berharap rakyat dapat memperbaharui azam untuk mengukuhkan lagi perpaduan. Memuat naik catatan di laman Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin solidariti yang diperkukuh berupaya meningkatkan pembaharuan demi pertiwi. Beliau turut menjunjung kasih atas keberangkatan yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Menteri Kabinet turut merakamkan ucapan sambutan Ma'al Hijrah di laman media sosial masing-masing yang antara lain berharap umat Islam berazam menjadi manusia yang lebih baik serta memiliki visi dan misi hidup baharu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berharap umat Islam berazam menjadi individu yang lebih baik sempena Tahun Baru 1445 Hijrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said pula berharap umat Islam memiliki visi baharu, misi baharu, hidup baharu dan penghijrahan baru yang akan lebih baik daripada penghijrahan sebelumnya. Satu unit penyelaras antara agensi penguatkuasa dan penyedia platform media sosial bakal diwujudkan bagi menangani isu berkaitan 3R, Raja, Agama dan Kaum. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata agensi terlibat termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Jelas beliau, ia bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan menyalahgunakan isu berkaitan 3R sepanjang tempoh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Tidak ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan menyalahgunakan isu-isu berkait 3R. Ya, jadi kita tidak mahu ada bibit-bibit perpecahan akibat daripada sentimen perkauman yang sempit, menggunakan hujah-hujah yang boleh kita anggap sebagai keagamaan yang ekstrim. Usaha bantras, jenayah penyeludupan dan sindiket pengedaran dadah, Jabatan Kastam akan memberi imbuhan kepada orang awam yang menyalurkan maklumat mengenai kegiatan seludup, khususnya rokok, minuman keras, kenderaan termasuk aktiviti sindiket pengedaran dadah.
Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, imbuhan atau ganjaran akan diberikan jika maklumat yang disalurkan membawa kepada kejayaan penangkapan individu atau sindiket tertentu. Orang ramai yang memberikan maklumat yang tepat sehingga tertangkapnya barang-barang lari cukai. Contoh RMK, ringkasannya RMK, rokok, minuman keras, kenderaan. Orang-orang yang memberikan maklumat yang tepat, maka mereka akan diberi 10% daripada nilai rampasan. Jika nilai rampasan itu RM1 juta, maka mereka akan diberi, pemberi maklumat yang tepat itu, mereka akan diberi RM100,000. Dan maka saya dengan ini mengumumkan perkara yang tak pernah diumumkan ini, supaya lebih ramai rakyat di luar sana menghubungi kastam jika melihat perkara yang disyaki. Beliau menyatakan semasa program Khidmat Bakti Masyarakat Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan di Taman Rakyat Port Dickson. Tiada kenaikan harga barang yang mendadak. Itu jaminan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Di sini lagi sekali saya memberikan jaminan bahawa ada 11 barangan kawalan kerajaan yang bersubsidi dan juga yang termasuk yang tidak bersubsidi seperti gula, tepung yang sememangnya tidak naik dan tidak mengalami sebarang kenaikan kerana ianya dikawal penuh oleh pihak kerajaan. Apapun barang-barang pilihan rakyat, itu kita tidak kawal sebab itu terpulang kepada rakyat untuk memilih. Kerajaan kita menepani isu kos sara hidup rakyat, tetapi kerajaan tak boleh untuk mengawal kos gaya hidup rakyat. Itu yang saya nak tegaskan. Sementara itu, sehingga hujung bulan lalu, 1.1 juta rakyat mendapat manfaat daripada jualan Rahmah Bergerak. Ia membabitkan nilai jualan lebih RM30 juta. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh berkata, program tersebut dilaksana menggunakan pendekatan kedai cari rakyat. Bagaimana kerajaan melaksanakan kedai cari rakyat ini untuk membantu orang-orang yang dengan cara bersasar, ya. Jadi rakyat tak perlu pergi kedai cari rakyat, dan kita akan berada di seluruh negara. Kita akan pergi ke tempat-tempat di mana ada golongan B40, di mana ada rumah PPR, di mana ada taman-taman kos rendah, ya, untuk memastikan bahawa mereka dapat subsidi yang disediakan oleh rakyat. Jadi kita menyasarkan 6,440, iaitu satu don 2 kali sebulan sehingga the balance of the budget lah sehingga hujung tahun, ya. Beliau memaklumkannya kepada pemberita selepas merasmikan jualan Rahmah Bergerak di Taman Ria Jaya Sungai Petani. Di Kedah, jualan Rahmah telah diadakan di 36 lokasi sejak Januari lalu. Ia menawarkan potongan harga sehingga 30% untuk jualan barangan keperluan termasuk makanan. Malaysia dan Vietnam perlu bekerjasama rapat untuk menarik lebih banyak pelaburan di rantau ASEAN. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, masih ada peluang kedua-dua negara meningkatkan kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan, khususnya pertanian dan akuatik. Beliau turut mencadangkan kerjasama dalam ekonomi hijau dan digital, memandangkan kedua-dua negara membuat pelaburan yang besar dalam sektor berkenaan dan bersedia memasuki pasaran di luar ASEAN. Tambahnya, wujud potensi besar untuk sektor perniagaan Vietnam dan Malaysia dalam bidang kosmetik dan penjagaan kesihatan dengan keutamaan kepada bidang makanan dan pertanian.
Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama wartawan agensi berita Vietnam VNA di Kuala Lumpur menjelang lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam dari 20 hingga 21 Julai ini. Beliau akan turut mengiringi Perdana Menteri bagi mempromosi hubungan perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan mempengerusikan mesyuarat ke-7 Suruhanjaya bersama antara Malaysia dan Vietnam JCM-7 bersama rakan sejawatnya Bui Tan Son di Hanoi esok. Hasil perbincangan tersebut akan dibawa untuk pengesahan yang akan disaksikan oleh kedua-dua Perdana Menteri selepas mesyuarat dua hala berlangsung. JCM ini ia adalah merupakan mekanisme dua hala yang bertujuan membincangkan isu-isu berkepentingan bersama di peringkat Menteri Luar. Dan untuk pengetahuan media sekalian, Suruhanjaya ini diwujudkan pada tahun 1992 susulan pemeteraian perjanjian ekonomi saintifik dan teknikal antara Malaysia dan Vietnam. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas mengenai lawatan kerja Perdana Menteri di Hanoi. 50 memorandum persefahaman MOU bersama pemain industri akan dimeterai dalam usaha memperkasakan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di negara ini. Menerusi jalinan kerjasama itu, syarikat berkaitan akan memberi kepakaran dan pendedahan teknologi terbaru kepada institusi TVET. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata MOU berkenaan merupakan jalinan kerjasama antara kesemua institusi TVET yang berada di bawah 12 kementerian ketika ini bagi memberi pendedahan terkini dalam melahirkan pekerja berkemahiran. Membuat kolaborasi Memorandum of Cooperation kerjasama dengan pihak-pihak industri. Setakat ini kita sudah dapat tanda tangani 24 tanda tangan bersama industri di negara ini setakat inilah, dan target kita ialah 50 menjelang akhir tahun ini. Satu antaranya mereka akan bekerja di company tersebut. Yang kedua, company-company ini akan memberi kepakaran mereka, khidmat kepakaran mereka untuk mengajar tenaga pengajar kita yang pertama. Yang kedua, pelajar-pelajar kita diberi pendedahan dengan teknologi baru yang ada dengan industri ini. Beliau berkata demikian pada program jejak TVET Madani Alumni Institut Latihan Perindustrian ILP Bukit Katil di Taman Lesung Batu Emas Alur Gajah. Tidak hanya fokus pelajar lepasan sekolah menengah tetapi juga lepasan institusi pengajian tinggi. Golongan mahasiswa boleh menyambung pengajian mereka dalam program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi menambah kemahiran dan kepakaran mereka. Pengarah Ghazali Syafi Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Azman Khamis berkata ia akan memberi nilai tambah kepada mahasiswa memandangkan bidang TVET kini semakin mendapat permintaan tinggi daripada pihak industri. Industri TVET ini perlu dikembangkan khususnya kepada mahasiswa, pelajar, belia yang memerlukan pendedahan. InsyaAllah saya yakin dengan pendedahan ini, dengan pendekatan TVET ini cukup bermakna untuk belia-belia masyarakat di kampung ataupun desa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama kira-kira 50 penduduk kampung Pauh, Padang Terap, Kedah. Komuniti mualaf perlu bangkit tubuh koperasi bagi membantu meningkatkan kekuatan ekonomi selain menjaga kebajikan mereka. Menurut Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, penubuhan koperasi mualaf adalah strategi berkesan untuk memberikan pelbagai manfaat kepada individu mualaf dan komuniti secara keseluruhannya. Mana-mana mereka yang nak membuat koperasi mualaf ke ataupun rakyat Malaysia yang nak membuat koperasi mudah. Sekarang ni boleh berhubung dengan Suruhanjaya Koperasi. Kalau dulu nak tubuh koperasi kena 50 orang. Sekarang ni 20 orang je lah. Dan proses penubuhannya telah dipermudahkan oleh SKM. Beliau bercakap pada sidang media mesyuarat agung pertama Koperasi Cina Muslim Hiping Selangor Berhad di Ampang.
Tambah beliau, selain memberikan akses kepada sumber tenaga, modal dan kepakaran, koperasi turut menyediakan ruang pendidikan dan pembangunan keusahawanan. Setakat ini terdapat 8 buah koperasi mualaf di seluruh negara yang terdiri daripada 590 ahli. Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA yakin Malaysia mampu mencapai sasaran RM49 bilion pendapatan pelancongan tahun ini. Presidennya Uzaidi Udanis berpendapat lebih banyak acara dan pakej pelancongan menarik boleh ditawarkan pemain industri sekaligus memaksimalkan jumlah perbelanjaan pelancong dalam negara. Kedudukan ringgit ketika ini perlu dilihat sebagai peluang untuk merancakkan sektor pelancongan domestik selain menarik lebih ramai pelancong luar negara. Kita kena adakan pengisian yang banyak. Pengisian tadi saya beritahu, pengisian itu terutama sekali kebudayaan, petunjuk kebudayaan. Kita perlu adakan petunjuk kebudayaan. Kita nakkan pelancong datang sini, mereka tinggal sini seberapa lama yang boleh. Katakan kalau 1 malam, kita nak mereka tinggal 3 malam, 4 malam. Tapi nak tinggal 3 malam ni mereka mempunyai kena ada pengisian. Kita perlu ada aktiviti, acara untuk mereka tinggal sini. Jadi beliau turut mencadangkan agar akta pelancongan dikaji semula agar penjualan produk pelancongan tidak terhad kepada ejen pelancongan sahaja, terutama berunsurkan industri desa dan aktiviti pengembaraan. Selain itu, urusan keperluan dokumentasi pelancong termasuk visa perlu dipermudah bagi menggalakkan ketibaan pelancong. Tahun lepas, Malaysia menerima lebih 10 juta kemasukan pelancong dengan nilai perbelanjaan pelancong lebih 28 bilion ringgit. Air Asia Super App memperkenal 3 inisiatif sebagai sebahagian daripada sokongannya terhadap inisiatif Payung Rahmah. Ini termasuk promosi tambang RM1 bagi Air Asia Ride. Promosi itu membabitkan 5 kawasan tumpuan utama iaitu Putrajaya dan Cyberjaya, Bukit Bintang, Bandar Sunway, Bangsa South serta Mount Kiara. The mechanism of it is anything less than RM5 will be one. So typically for RM5 we can get up to around 7 or 8 kilometers max. But apart from this RM1, actually throughout this period for Rahmah Ride, we also put in at a certain time, certain day, a RM3 or RM2 promo as well. Setiap tempahan RM1 Air Asia Ride, pelanggan akan diberi peluang menebus pakej Rahmah Ride, Fly and Stay dengan potongan harga RM50 untuk tempahan hotel dan penerbangan melalui platform OTA. 1.9 juta ringgit diperuntukkan untuk membina sebuah medan selera di Damai Setia. Projek mula dilaksana 3 Julai lalu dan dijangka siap Oktober ini. Nafas baru, imej baru kepada gerai-gerai kita. PJ ni banyak yang lama dan banyak gerai-gerai yang telah lama. Jadi kita kena beri imej yang baru. Kita transform gerai-gerai ini pada satu bentuk, reka bentuk yang lebih menarik yang boleh menggamit orang untuk datang. Dan yang penting selesa untuk orang berniaga dan makan di situ. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis pecah tanah projek berkenaan di Damai Setia. Polis menafikan dakwaan seorang pembantu rumah warga asing melarikan diri di Johor Bahru, Johor kerana didera majikan seperti tular di media sosial semalam. Sebaliknya, warga asing itu bertindak sedemikian selepas mencuri wang tunai dan barang berharga milik majikannya di sebuah kediaman di Taman Pelangi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raub Selamat berkata, siasatan awal mendapati suspek berumur 31 tahun itu melakukan jenayah pada 11.21 pagi 17 Julai lalu. Wanita tersebut menyimpan hasil curi di dalam sebuah beg sebelum bertindak memanjat pagar rumah majikan untuk melarikan diri. Suspek memakai baju T berwarna hitam berbelang kuning dan berseluar merah ketika kejadian, kini giat dikesan polis. Laporan polis dibuat majikan pada 18 Julai selepas menyedari kegiatan pembantu rumahnya. Maklumat boleh disalurkan kepada pegawai penyiasat Sarjan Syahrul Azwan Aziz di talian 016-944-2795. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, semangat Jalur Gemilang yang tersemat dalam peserta konvoi Kembara Jalur Gemilang KMJG 2023 tidak mematahkan semangat meredah hujan lebat sepanjang perjalanan konvoi yang bermula dari Sanglang hingga ke Padang Besar Perlis.
Peserta konvoi dari Kedah singgah di 7 tempat persinggahan: Masjid Bukit Keteri, Berseri, Wat Siam Kampung Kubang 3, Padang Besar dan berakhir di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Besar Utara. Adun Indra Kayangan yang turut menyertai konvoi menyifatkan semangat kemerdekaan perlu melangkaui segalanya. Biarpun arus kemodenan berubah mengikut peredaran semasa, namun semangat patriotik harus tersemat sepanjang zaman. Lebih lagi dia melibatkan anak-anak kecil, kanak-kanak, di mana kita tanamkan semangat mereka untuk sayangi Malaysia, cintakan negara. Ini adalah satu unsur yang paling penting. Lebih-lebih lagi kepada negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita mengambalkan cara kehidupan yang berbeza, budaya yang berbeza. Dan kemerdekaan ini adalah salah satu perayaan yang memang menyatu padukan rakyat di negara Malaysia. Saya berharap program ini akan berlangsung dan akan sentiasa dijalankan di peringkat negeri ataupun negara. Beliau ditemui pada persinggahan konvoi terakhir di SMK Padang Besar Utara. KMJG 2023 akan meneruskan perjalanan konvoi yang bakal singgah di 14 tempat untuk menyantuni dan menyerahkan jalur gemilang pada penduduk Perlis sebelum tamat di Jelempuk, Kok Diang, Sempadan Perlis, Kedah. Pemergian bekas pengendali skuad Harimau Melaya B. Satyanathan yang menghembuskan nafas terakhir semalam terus dirasai. Rakan-rakan dan bekas anak didik beliau hadir memberi penghormatan terakhir di kediamannya di Shah Alam, Selangor pada Rabu. Suasana pilu menyelubungi kediaman mendiang petang tadi selepas orang ramai dibenarkan menziarah untuk memberi penghormatan terakhir. Anak sulungnya, Vishnu Ruben Nair, berterima kasih kepada semua yang pernah bekerjasama dengan ayahnya sepanjang karier beliau. As you all know, Coach Satya is a fighter, and trust me when I say he fought until the end. So we have no regrets over his journey. So thank you again. Thank you from every one of us in our family. Malaysian football has been a very big part of his life and a very big part of all of our family's life. So I hope what my father has done over the years has touched a few lives. He has mentored a few people, and hopefully all his knowledge is shared down for the future generation of Malaysian football. Sementara itu, rakan-rakan seperjuangannya yang hadir turut meluahkan rasa sedih dengan pemergiannya. Experience and knowledge, the input he has given earlier as a coach for the club and the national team. We lose on that aspect, but it is sad. It is sad also because we need this kind of personalities to always be there. Orang akan semua merindui kerjasama dengan Coach Satya. I mean, he was 2 years at the club, and he played a big role at the club dengan pemain, dengan management, dengan staff. So we always had a good relationship dengan Coach Satya. And to hear this is very sad lah. Interesting man in the field, and always when we met, we were most of the time we are against, but except for 2021, we worked together as a team. He guided me a lot. Very experienced, very well organized, strict person. Definitely, as coaches, we miss his presence. Mayat mendiang akan dibawa ke pusat pembakaran di Nirvana Memorial Park Shah Alam pukul 11 pagi ini. Badminton terbuka Korea hasrat untuk melihat kebangkitan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia yang kini di bawah jurulatih baru belum kesampaian. Ini selepas pemain ranking ke-17 dunia itu ditunjukkan jalan keluar seawal pusingan pertama oleh pemain Hong Kong Angus Ng Ka Long. Perlawanan yang diheret sehingga ke rubber set itu menyaksikan Ng Ka Long mendominasi set pertama 21-15 sebelum Zijia menang di set kedua 18-21. Zijia cuba mengekalkan momentum di set ketiga namun gagal apabila tumpas 17-21 sekaligus gagal mara ke peringkat 16 terbaik. Sementara itu, seorang lagi perseorangan lelaki negara Ng Ziyong tidak berdepan masalah untuk menempaskan pemain dari India Mithun Manjunath dengan aksi straight sets 21-11, 21-4 sekaligus layak ke pusingan kedua.
Dalam acara perseorangan wanita, Goh Jin Wei yang juga tersingkir apabila tewas ke atas lawannya dari Indonesia, Putri Kusuma Wardani dengan keputusan 21-18, 14-21 dan 21-19. Bagi aksi bergu campuran pula, Gu Sun Huat, Chevon Lai yang merupakan pilihan ketujuh kejohanan mencatatkan kemenangan ke atas rakan senegara Cheng Tanji To Iwe dengan 21-16, 21-16. Turut cemerlang pasangan bergu lelaki negara Goh Zifei, Izzuddin Rumsani yang berjaya menjinakkan gandingan Cina Wen Xiang, Yu Tan Kiang 10-21, 21-16, 21-16. Sementara itu, bekas jago perseorangan lelaki negara Muhammad Hafiz Hasim kini sah bergelar jurulatih kepada bintang sensasi wanita India PV Sindhu. Perkembangan itu diumumkan Sindhu menerusi laman media sosial miliknya. Bekas juara dunia perseorangan wanita itu berkata Hafiz memenuhi semua kriteria yang dicarinya sebagai jurulatih. Menurut Sindhu, antara aura yang dimiliki Hafiz adalah rekod pencapaian yang baik selaku juara All England 2003 selain pernah berlatih di bawah bimbingan Datuk Misbun Siddiq. Hafiz sebelum ini melatih Sindhu secara sambilan di Akademi Badminton Suchitra di Hyderabad, India. Dengan kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 sudah bermula, Sindhu mahukan khidmat Hafiz secara sepenuh masa dan telah mendapatkan kelulusan pihak berkuasa Sukan India. Sindhu turut pernah memenangi pingat perak pada Olimpik Rio 2016 dan gangsa pada Olimpik Tokyo 2020. Menjelang Sukan Asia Hangzhou, China 2023, atlet jenderama negara Eng Jo-yi berharap dapat melakukan latihan pusat di tempat yang sesuai. Jelasnya berlatih di dalam ruang yang berketinggian melebihi 15 meter amat penting bagi membiasakan diri dengan disiplin baharunya. Jo-yi yang baru dinobatkan selaku olahragawati kebangsaan 2022 berkata ia adalah antara kunci kejayaan meraih 2 emas di Sukan Commonwealth tahun lalu. Because last year before Commonwealth, I went to Baku for training camp, and their ceiling is like very high. Then I can do everything what I can also. And I think because of last year training camp, so I did a great performance during the Commonwealth Games. Sebelum ke China, Jo-yi akan mengambil bahagian pada kejohanan di Minsk, Belarus dari 31 Julai hingga 8 Ogos dan kejohanan dunia di Valencia, Spanyol pada 24 Ogos. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar NFL Liga Malaysia 2023. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan selamat malam.